Cikgu selesaikan boleh tak? Baik, nyatakan akas. Kita ulang kaji. Ini penakkulan logik ni. Baik. Sebelum pergi ke situ, pergi sini dulu. Okey, nyatakan akas. Bagi implikasi di bawah. Implikasi apa dia? Implikasi ialah cara kita menulis satu pernyataan dalam bentuk jika P maka Q. Ini ialah implikasi. Baik, ada dua soalan dekat sini. Satu, nyatakan akas. Satu lagi, nyatakan sama ada akas tersebut benar atau palsu. Jadi kamu jangan tertinggal, ada dua soalan dekat situ. Jadi sekarang dia bagi implikasi jika P maka Q. Dia suruh kamu tulis akas. Jadi ke sini akas dia akan jadi jika M kurang daripada 12 maka M kurang daripada 8. Okey, kalau M ni kurang dari 12, ini kan macam ni. Kalau pernyataan ni jika Ali seorang pengawas maka Ali seorang yang berdisiplin. Kalau akas ni terbalik. Q ni datang depan, jika Ali seorang berdisiplin, maka Ali seorang pengawas. Q akan duduk depan, P akan duduk belakang. Jadi implikasi ni, ni akas ni kita dah jawab soalan yang pertama. Kita dah jawab soalan yang ni. Okey, kita jawab soalan yang ni. Sekarang ni nak nyatakan sama ada akas ni benar ke palsu. Cuba tengok, jika M kurang daripada 12, M kurang dari 8. Ya ke? Kalau M tu, katalah sini ada 12, sini ada 8. Ada satu titik ni kata dalam nombor 11. Kalau 11 ni kurang dari 12, okey, adakah 11 tu kurang daripada 8? Palsu kan? Jadi akas ini palsu. Jawab macam tu. Okey, dapatlah dua markah daripada sini. Satu jawab akas, satu lagi nyatakan palsu ke benar. Okey, tuliskan premis untuk melengkapkan hujah berikut. Okey, ni jika P maka Q. Belakang ni kan jika P maka Q. Dekat kesimpulan ni P ni tak benar. P ni P ni palsu ataupun tidak benar lah. P ni bukan, cikgu tulis bukan P benar. Bukan P benar, maksudnya P ni tak benar ataupun P itu palsu. Jadi premis yang kedua akan datang daripada Q. Q tak benar barulah P itu tak benar. Jadi itu ialah jenis hujah deduktif bentuk yang ketiga. Tengok pada yang ni. Jika P maka Q. Kat sini kan? Okay. Jika P maka Q. Sekarang ni P ni tak benar, nampak tanda tak sama dengan ni kan? Sini tanda sama dengan, ini tak sama dengan. P ni tak benar, maksudnya dia ni jenis kesimpulannya bukan P tu benar. Jadi kita boleh buat premis yang kedua, bukan Q adalah benar. Jadi premis kedua ni kita nak jawab macam mana? Jika P maka Q. P tak benar ni. P tak benar lah, bukan P benar, maksudnya sini M bukan kecerunan bagi garis lurus itu. Macam tu. Buat ayat. Kita dapat 3 markah. Ini penakkulan logik kamu belajar masa tingkatan. Okay. Edit dulu kan? Okey. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita cuba lah. Menurut graf gerakan satu objek bergerak antara P dan Q di mana PQ adalah 35 meter, pada ruang jawapan lukis graf jarak masa berdasarkan jadual satu. Tadi graf laju masa, sekarang ni graf jarak masa. Baik, itu cikgu cakap tadi, ilmu ni walaupun nak lukis graf jarak masa tapi kamu pakai koordinat tadi untuk lukis graf. Kamu pakai graf fungsi masa tingkatan 2 tu untuk lukis graf. Kita pun lukislah. Kita baca ni kosong-kosong ni, kita pun lukislah kosong-kosong. Kat sini kosong-kosong, 1, 10, lukis-lukis titik-titik ni, lepas tu sambung dengan pembaris. Buat graf gerakan mesti guna pembaris. Kamu dapatlah graf macam ni. Cikgu dah lukis dah ni Okey. Lepas tu soalan B, hitung laju untuk tempoh 2 minit pertama. Untuk tempoh 2 minit pertama ini, 2 minit ni minit kan? 2 minit pertama ni kita nak cari laju. Untuk graf jarak masa, nak cari laju ialah kita cari kecerunan. Cari kecerunan. Kalau kecerunan kita perlukan 2 koordinat. Koordinat 1, X1, Y1, tadi kamu dah tengok kan, nak cari kecerunan. Dia memang bukan tajuk graf gerakan tapi kita kena pusing balik dekat graf, kita kena pusing balik dekat
kecerunan garis lurus tu. Okey, kita kena ada 2 titik, x1, y1, ini koordinat dia 2, 20. 2, 20. Ini 0, 0. Nak cari apa? Nak cari laju, ingat nak cari laju daripada graf jarak masa, kita cari kecerunan. Okey, jadi nak cari laju sama dengan kecerunan kecerunan. Apa formula kecerunan? Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Okey, ambil ini sebagai X1 Y yang pertama. Ini koordinat pertama, titik pertama. Ini X2, ini Y2. Okey, masukkan dalam formula. 20 tolak dengan kosong. 20 tolak dengan kosong ni. Bagi dengan X2, X2 kita ini pun ada satu lagi formula, kita boleh pakai Y1 tolak Y2, X1 tolak X2 pun boleh juga. Yang penting depan ni kalau dia yang pertama, dia pun mesti yang pertama. Kalau ini yang kedua, yang ini pun mesti yang kedua. X yang kedua. Okay, sekarang ni 20 tolak sifar, lepas tu 2 tolak dengan kosong. 2 tolak kosong, 2 tolak kosong. Jadi ini 20 per 2. Kena hati-hati sebab soalan ni meter, ini minit. Tapi soalan nak meter sesaat. Hitung laju dalam meter sesaat. Maknanya minit ni kena tukar jadi saat. Jadi sini minit ni kena jadi saat. Dia akan jadi 20 per 2 per 60. Betul? Ini ialah penukaran unit je lah. Atas ni meter. Atas ni meter. Sekejap. Atas ni meter. Bawah ni tukar jadi saat. Jadi yang ni jawapan ni kamu akan dapat 300 meter sesaat. Kita boleh tulis meter per saat macam tu lah. Tapi bila kita nak tulis per sesaat, nak hilang kepecahan ni, kita tulis meter sesaat. So jawapan dia macam ni. Itu je lah. Okay. Itu je, ada lagi soalan lain? Habis dah. Jadi ingat, kalau graf jarak masa, kita nak cari laju, kita guna kecerunan. Boleh hafal tak ni? Pernah tak kamu jumpa, ini apa? Ni gambar apa kelas? Nampak tak cikgu lukis apa? Sotong. Gambar apa tu? Sotong. Gambar sotong kan? Okey, cikgu nak kamu hafal macam ni. Kamu ingat, kamu ingat tak? Tak boleh hafal pula. Ni apa ni? Ni apa ni? Mata. Mana mata? Kepala. Kepala. Okey, ni kepala Ini apa ni? Mulut. Bukan. Leher. Leher, yang ni apa? Kaki. Jari. Jari. Okey. Kamu hafal. Atas ni KPL ni ialah kadar perubahan laju. Okey. Kepala ni kadar perubahan laju. KPL KL ni apa? Laju. J ni apa? Jarak. Okey. Cikgu lukis satu lagi Kalau sotong ni nak memanjat. Nampak tak muka dia tu? Kan? Okey, kalau dia nak memanjat, dia akan bunyi geram. Punyalah geram ni kan, nak memanjat tak boleh. Okey, dia ini nak cari gradient. Gradient ataupun kecerunan. Okey, kecerunan. Gradient tu bahasa Inggeris. Kamu hafal gradient. Okey, kecerunan. Maknanya kalau dia nak memanjat ke atas, dia memerlukan tenaga, dia akan sebut gradient. Okey. Cikgu lukis satu lagi gambar. Okey. Kamu nampak apa macam ni? Apa pasal ni? Dia tatuk kepala dia. Dia jatuh ke bawah kan? Okey, kalau dia jatuh ke bawah, dia bunyi apa? Ni cari area. Cari apa? Cari luas. Okey, tengok macam ni. Kalau kamu nak, kamu ada graf jarak masa. Kamu nak cari laju. Kamu cari apa? Kalau naik ke atas, cari apa? Cari kecerunan. Okey. Kalau kamu ada graf laju masa. Nak cari jarak, cari apa?
Kalau dia turun ke bawah, cari apa? Cari luas. Cari luas. Okey. Kalau ada graf laju masa, nak cari kadar perubahan laju, cari apa kalau naik ke atas? Cari kecerunan. Bila masa nak guna kecerunan, kalau ada graf laju masa, nak cari kadar perubahan laju, cari kecerunan. Okey, macam tu. Kalau kamu ke bawah, cari luas. Kalau kamu naik ke atas, kamu cari kecerunan. Macam tu. Boleh? Boleh tak? Ni hafal sikit ni, sotong ni. Sotong ni ada kepala, ada leher dengan ada jari. KPL ni adalah kadar perubahan laju. L ni laju, J ni jarak. Kalau daripada graf laju masa nak cari jarak, cari luas. Kalau graf jarak nak cari laju, cari kecerunan. Tadi graf apa? Tadi graf apa? Kita punya graf ni graf apa? Graf jarak kan? Graf kita ni graf jarak masa. Kita nak cari apa? Nak cari laju. Laju maknanya kita cari kecerunan. Macam tu. Okey. Boleh kelas? Itulah sedikit. Itu yang cikgu nak sampaikan pun. Alhamdulillah lengkaplah sudah. Kita punya kelas hari ni. Okey. Tak apalah, cikgu buat kesimpulan. Nanti kita sambunglah gerak-gerakkan soalan lain. Okey, cikgu nak buat kesimpulan. Ini ialah tajuk-tajuk yang kamu belajar masa tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3, tingkatan 4 dan tingkatan 5. Semua tajuk ni cikgu dah bagi kat sini. Okey, cikgu tengok, cikgu jajak. Tak ada harap-harap, tak ada yang terjatuh ke bawah ni. Okey. Baik. Cuba kita tengok apa benda yang dah kita cover sikit-sikit lah hari ni. Ungkapan algebra ni ialah kita buat algebra tu persamaan linear semua kita akan buat pindah-pindah kanan kiri apa semua. Garis dan sudut tadi kita tengok garis lari kan, kita dah tengok sikit garis lah. Okay. Poligon asas ni kita tengok bentuk-bentuk kan, termasuk trapezium, bentuk segi empat tadi, trapezium lah, rumus trapezium tu salah satu contoh poligon. Kemudian kita tengok luas. Okay, cikgu ada sentuh sikit luas trapezium. Kamu kena tengok juga luas-luas bentuk yang lain. Okay, kemudian kamu tengok pengendalian data, itu masa form 1 dulu. Ini pun mungkin dia tak tanya direct, kita akan gunakan teorem Pythagoras untuk selesaikan masalah. Okay, pengenalan set ni kamu akan jumpa lagi nanti masa tingkatan atas ni. Kalau kamu perhati betul-betul. Okay, yang ni kita belum tengok lagi. Rumus algebra ni pun sama, ini penyelesaian matematik. Kemudian bentuk geometri 3 dimensi kita dah tengok tadi, cari si padu. Koordinat, secara tak langsung kamu tengok juga koordinat sebab tadi kita nak tengok, nak kira, tadi kamu nak buat apa tu koordinat? Translasi kan? Graf fungsi, kamu dah pernah buat graf fungsi ni masa tingkatan 2, kemudian kita lanjutkan pula pada graf fungsi kuadratik. Baik laju dan pecutan, tafsirkan bentuk graf, kalau kecerunan naik, pecutan bertambah, kalau graf laju masa, kalau mendata itu laju seragam macam tu. Baik kecerunan garis lurus, ada sentuh sikit dalam persamaan garis lurus. Transformasi isometri, ada bentuk translasi, pantulan putaran. Okey, kemudian kamu tengok kebarangkalian mudah. Baik, kita buat satu soalan bentuk piawai tadi, soalan nombor 1. Matematik pengguna secara spesifik untuk simpanan pelaburan kita tak sentuh, okey. Tapi lukisan berskala nisbah trigonometri ni belum lagi, ni pun pernah juga kamu buat ni, pelandung akan kita dah ulang kaji dalam kelas sebenarnya, bukan kelas online. Okay, kemudian garis lurus. Kita tengok yang form 4 pula. Fungsi persamaan kuadratik, tengok bentuk tadi, soalan objektif dia keluar, penaklukan logik, lepas tu rangkaian teori graf kita buat game. Lepas tu kita ada kebarangkalian peristiwa bergabung ni, lanjutan daripada kebarangkalian mudah yang kamu belajar tingkatan 3. Kemudian ini soalan nombor 2 dalam objektif tadi. Kemudian kita ada pembesaran belum lagi, yang tingkatan 5 ni kita belum lagi buat, kaji betul-betul lah. Okey.